Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahir bin Azri di 209-091-354. Dan hari saya akan memberi pengenalan kepada mengapa manusia secara fitrahnya perlukan kepada akidah. Secara dasarnya manusia ni kita diciptakan dengan akal yang bertindak sebagai keistimewaan kita, dan itulah merupakan perbezaan kita dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Makhluk dia Allah tak bagi akal, kita Allah bagi akal. Dan akal ini perlu dipadu dengan akidah yang benar. Dan Islam merupakan agama yang sangat mementingkan akidah, sebab akidah ni benda yang tapak asas kukuh bagi seorang Muslim itu sendiri. Jadi kita kata di sini akidah ini merupakan satu yang amat penting kerana ia merupakan punca kepada ibadat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akal ini yang diberikan kepada kesemua manusia perlu dipandu dengan akidah yang benar agar ibadat itu menjadi diterima dan juga kita ni hidup ada tujuan dan ada tuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hassan Asyafiq Bizanuddin dan saya akan menyambung kepada konsep fitrah manusia dan implikasinya. Dalam ayat Quran, Allah SWT telah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat ke-30 yang maksudnya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah SWT. Tetaplah atas fitrah yang Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah SWT. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Menurut Imam Bukhari, fitrah manusia itu tidak lain dan tidak bukan adalah Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, tidak ada seorang pun yang terlahir atau ia dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari ayat Al-Quran dan hadis di atas, kita boleh simpulkan bahawa setiap manusia telah ditetapkan fitrahnya oleh Allah Subhanahu Taala, yang mana ianya adalah sangat-sangat penting. Dan di sini tetaplah bahawa ketetapan pada agama itu merupakan suatu fitrah Allah yang telah menjadikan manusia dan seluruh alam ini, dan amat wajarlah Allah sahaja yang memahami naluri dan fitrah manusia. Implikasinya, pada hakikatnya seluruh manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sifat kesukaan kepada keselamatan, kebenaran, keselesaan dan kesejahteraan dan kebahagiaan, serta menghindari daripada kesempitan, kecelakaan, kepalsuan dan kegusaran. Sifat tersebut merupakan fitrah. Inilah fitrah kejadian manusia selaras dengan naluri semula jadi yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Amalan gaya hidup fitrah ialah satu hidup gaya yang sesuai dengan fitrah semula jadi manusia, dan lambang sifat fitrah itu terpancar apabila umat manusia sering mengutamakan kebaikan dan menghindari daripada kemungkaran dan kejahatan serta penyelewengan, dan itulah yang dituntut oleh Islam. Kesimpulan yang saya boleh buat ialah fitrah adalah sunatullah, suatu ketetapan daripada Allah SWT yang diciptakan bagi mewujudkan kemaslahatan kepada umat manusia dan akan membawa kemajuan dalam kehidupan mereka, kerana ia akan memandu mereka ke jalan yang benar menurut landasan syarak Allah SWT yang telah menjadikan manusia dan seluruh alam ini, dan amat wajarlah Allah SWT saja yang memahami naluri dan fitrah manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Mukmin bin Adnan, bernombor metrik D20212099140. Baik, hari ini saya akan membentangkan tentang konsep akidah Islam. Menurut Hasan Al-Banna, beliau menyatakan bahawa akidah ialah sesuatu perkara yang berhubung dengan kepercayaan dan keyakinan yang dapat mendorong hati kita ke arah ketenangan jiwa dan jauh daripada sifat prasangka. Definisi akidah ialah suatu perkara yang wajib diakui dengan hati, seperti meyakini akan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sebarang syak wasangka. Kepentingan akidah pula adalah ia dapat mendorong kepada melakukan perkara yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita tahu, asas akidah Islamiah ialah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lainnya, tauhid bermaksud mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni meyakini dengan hati akan keesaannya tanpa menyekutukannya. Baik, seterusnya kita pergi kepada pembahagian tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni terbahagi kepada 3 bahagian.
Iaitu yang pertama ialah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah merupakan perkara yang bersangkut paut mengenai keimanan seseorang itu terhadap penciptanya dengan mengakui dan meyakini akan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemilik dan penguasa yang mencipta dan mentadbir alam semesta ini. Seterusnya yang kedua ialah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini bermaksud hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang layak dan yang patut disembah dan dipatuhi. Seperti contoh, segala perbuatan amal yang kita lakukan adalah kerana mengikut perintah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya dilakukan hanya kerana Allah semata-mata. Baik, yang ketiga pula ialah tauhid asma' dan sifat. Okey, tauhid asma' dan sifat ni ia merupakan sebahagian daripada mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid asma' dan sifat ini bermaksud kita meyakini dan mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama-nama yang agung serta memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ia juga merupakan salah satu bentuk pengesaan makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengenai nama-nama dan sifat-sifatnya. Baik, sekian itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ayat pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nas la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Rum ayat 30. Di dalam tafsir, ulama tafsir menerangkan ayat di atas ni pada hakikatnya setiap manusia lahir kat dunia ni dengan membawa fitrah berupa keyakinan kepada agama Islam. Nabi Muhammad SAW menegaskan, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah iaitu beragama Islam. Maka tergantung kedua orang tuanya yang akan menjadikan seseorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Dari keterangan hadis ke atas ni, jelaslah bahawa setiap manusia dilahirkan dalam kondisi beragama Islam. Agama itu fitrah yang sudah ada sejak manusia lahir, bahkan ketika mereka masih berada di dalam rahim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayat yang kedua, surah Al-A'raf ayat 172, dia menerangkan, dia mengisahkan tentang ni, menunjukkan bahawa manusia diciptakan di atas fitrah tauhid, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kemudian fitrah ini diubah oleh akidah-akidah rosak yang datang setelahnya. Dan di dalam tafsir, Allah menetapkan kepada mereka bukti-bukti yang menunjukkan ketuhanannya serta dia memberikan akal, dan Allah SWT memberi kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami menjadi saksi. Yang demikian itu, kesaksian itu supaya jangan kamu mengatakan dengan memakai ya dan tak pada dua tempat, yakni orang-orang kafir di hari akhirat kelak, sesungguhnya kami terhadap hal-hal ini, yakni keesaan Tuhan, adalah orang-orang yang lalai, kami tidak mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya ingin membentangkan mengapakah fitrah manusia memerlukan akidah dari sudut perbahasan hadis. Yang pertama, akidah adalah sesuatu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah bukanlah sesuatu perkara yang boleh direka dan difikirkan sendiri, akan tetapi ianya adalah sesuatu perkara yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan keterbatasan pemikiran manusia untuk memikirkannya, kerana sesuatu yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib itu adalah merupakan sebahagian daripada agama itu sendiri. Sabit daripada hadis Nabi SAW, yang mana maksudnya adalah tidak ada kanak-kanak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, yakni suci dan bersih. Maka ibu bapanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Yang kedua pula ialah Islam merupakan agama yang menyatukan seluruh umat manusia. Islam merupakan agama yang menyatukan seluruh umat manusia yang bernaung di bawah beriman kepada Allah Subhanahu Taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Islam dijadikan agama yang diturunkan dan disebarkan kepada umat manusia dalam maksudnya
disebarkan kepada umat manusia dalam setiap generasi manusia di bumi ini sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, perkara yang paling penting adalah dalam akidah ataupun pegangan seseorang itu adalah akhlak ataupun perilaku seseorang itu. Pegangan seseorang itu terhadap akidah yang diyakininya perlu diperkukuhkan dengan amal soleh sebagai manifestasi bagi iman seseorang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa kesempurnaan iman seseorang itu terletak pada kesempurnaan dan kebaikan akhlak perilakunya. Seperti mana hadis sallallahu alaihi wasallam, maksudnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adham bin Abdul Malik di 2019-29-1363. Baiklah, saya akan teruskan dengan poin yang ataupun subtopik yang seterusnya adalah logik. Okey, logik adalah pemikiran manusia yang berfikir tanpa berpandukan ilmu yang pasti. Istimewa manusia dan haiwan ialah manusia dikurniakan akal fikiran. Setiap yang hidup di muka bumi ini pasti ada penciptanya. Seperti manusia akan berusaha mencari penciptanya, sama ada dengan menggunakan logik atau berfikir dengan ilmu-ilmu yang dimiliki ataupun ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Apabila manusia telah menjumpai siapakah Tuhan penciptanya, maka mereka akan beriman dengan ajaran yang disampaikan oleh Tuhannya. Semua agama percaya kepada kewujudan Tuhan atau kewujudan satu kuasa mutlak yang mengatasi kekuasaan manusiawi. Okey, sebagai contoh, kita boleh membezakan antara fitrah manusia memerlukan akidah dengan penciptaan robot. Robot dicipta oleh manusia dan untuk kita menggerakkan robot tersebut perlu ada sesuatu yang menggerakkannya, dan manusialah yang perlu menggerakkan robot tersebut. Sebagai contoh, setiap robot akan ada remote control ataupun alat kawalan jauh yang perlu digunakan oleh manusia untuk menggerakkan robot seperti yang kita mahu. Okey, poin yang seterusnya adalah menuntut ilmu agama seperti fiqh ibadat, Al-Quran dan hadis dapat memantapkan lagi akidah manusia. Seterusnya, ulama tidak menggunakan logik dalam menentukan hukum, malah bermesyuarah serta berpandukan Al-Quran dan hadis. Akhir sekali, fitrah manusia memerlukan akidah dengan menggunakan akal fikiran dengan baik dan dapat memastikan hidup di dunia diridai oleh Allah serta sebagai persiapan kita berpindah ke alam akhirat. Dengan akhir kata, dengan adanya akidah yang mantap dapat membimbing manusia ke arah jalan yang betul. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kesimpulannya, manusia ini diciptakan secara fitrah iaitu suci daripada dosa, dan kita sebagai manusia semuanya mempunyai kecenderungan untuk memiliki agama dan juga pegangan. Namun ini semua bergantung kepada ilmu yang kita pelajari, yang kita cari, dan juga bergantung kepada persekitaran kita, bagaimana kita dididik, kita dibesarkan dan sebagainya. Dan akidah ini menunjukkan bahawa Islam merupakan agama yang sangat terbaik, mempunyai akidah yang terbaik, kerana Islam menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber akidah mereka, yang mana sumber itu sendiri ialah sangat kuat kerana ianya kekal relevan sejak dulu, kini dan selamanya, tidak berubah walau sedikit pun, tidak mampu diubah oleh sesiapa walau sedikit pun. Dan penghayatan kepada akidah Islam yang kurang akan menjadikan agama kita ini akan diperlekehkan oleh penganut agama lain, disebabkan umat Islam itu sendiri yang mempunyai masalah akidah memperlekehkan, tidak mengamalkan Islam dengan baik, dan menjadi punca kepada ibadat itu tolak, dan akhirnya akan memberi kesusahan kepada diri kita dan juga agama kita. Sekian, terima kasih.